Proses pembentukan gamet. Proses pembentukan gamet juga disebut sebagai gametogenesis. Gamet merujuk kepada sperma, ovum, sel pembiakan. Genesis pula bermaksud origin, asal-usul. So, gametogenesis maksudnya asal-usul sperma, ovum. Maksudnya, bagaimana sperma, ovum ni terbentuk. So, gametogenesis bermaksud proses pembentukan gamet. Proses ini berlaku di dalam organ pembiakan ataupun gonad, iaitu testis dan ovari. Terdapat dua cara penghasilan gamet, iaitu spermatogenesis yang melibatkan the origin of the sperm, proses pembentukan sperma, dan oogenesis, maksudnya proses penghasilan ovum. Kita mula dengan spermatogenesis. Spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma dalam testis. So, bahagian ini kita akan belajar tentang sistem pembiakan lelaki, lepas tu bagaimana spermatogenesis berlaku dan struktur sperma. Untuk mengingat sistem pembiakan lelaki dengan lebih mudah, cuba bayangkan macam mana sperma bergerak keluar dari testis. Sperma dihasilkan dalam testis. Testis diselaputi oleh satu lapisan di luar yang dipanggil sebagai skrotum. Sperma yang terhasil akan keluar melalui salur ini, namanya vas deferens ataupun ductus sperma, dan melalui vesicle semen yang membekalkan nutrien kepada sperma. Lepas charging dapat nutrien, dia akan disalur keluar melalui uretra dengan bantuan bendali yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat ini menghasilkan bendali untuk melicingkan pergerakan sperma keluar dari badan. Sekarang kita zoom in bahagian testis untuk tengok proses penghasilan sperma, spermatogenesis. Okay. Dalam testis terdapat lobul. Ini lobul. Dalam lobul terdapat tubuh seminiferus. Tubuh seminiferus ni macam straw. Kalau kita potong tubuh ini secara keratan rentas, kita akan nampak begini rupanya. Dalam tubuh seminiferus, di sisinya terdapat sel germa primordium. Sel germa primordium kita tak nampak pada slide ini, tapi pada slide seterusnya kita akan nampak. Sel germa primordium ini sentiasa menjalani mitosis untuk menghasilkan spermatogonium. Okay. Dia perlu jalani mitosis untuk menggantikan sel yang lama. Jadi terhasillah spermatogonium. Apabila seorang lelaki itu mencapai akhir balik, spermatogonium akan menjadi matang dan terhasillah spermatosit primer. Spermatosit primer bersedia menjalani proses meiosis untuk menghasilkan gamet. Jadi spermatosit primer akan menjalani meiosis 1 untuk menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder menjalani meiosis 2, jadi terhasillah spermatid. Spermatid pula perlu menjalani proses pembezaan dan pengkhususan. Baru terhasillah yang tengah-tengah warna biru ini, spermatozoa ataupun sperma. Carta alir ini menunjukkan proses spermatogenesis sekali lagi. Okay. Sel germa primordium terdapat di sekeliling, di tepi ataupun pinggir tubuh seminiferus. Sel germa primordium aktif menjalankan mitosis untuk menggantikan sel yang telah tua dan uzur. Jadi terhasillah spermatogonium. Semua sel ini masih dalam keadaan diploid 2N. Maksudnya ada 2 set kromosom. Satu dari ibu, satu dari bapa. So untuk seorang lelaki, dalam seminiferusnya ada sel germa primordium ini. Dalam sel germa primordium ada kromosom yang diploid. Maksudnya dalam sel ini, dalam nukleusnya ada kromosom dari ibu dan kromosom dari bapaknya.
So ada dua kandungan genetik dalam sini lah. So untuk manusia bilangan kromosom diploid ialah 46. Ya. Lepas akhir balik, spermatogonium akan menjadi matang. Jadi terhasillah spermatosit primer yang masih diploid, ada 46 kromosom juga. Spermatosit primer akan menjalani meiosis 1, terhasillah spermatosit sekunder. Meiosis 2 lagi terhasilkan spermatid. Dan akhir sekali spermatid ini menjalani pembezaan sel untuk tambah ekor dan bahagian khas. Menambah aksesori lah dan terhasillah sperma ataupun spermatozoa. Kita perhatikan catatan ahli ini, sekali meiosis mula, sel yang terhasil seterusnya mempunyai bilangan kromosom haploid separuh daripada yang asal. Jadi tadi kalau di sini 46 kromosom, sekarang di sini tinggallah 23 kromosom. Okey, cikgu lebih suka sebenarnya menghafal carta proses spermatogenesis ini secara terbalik, songsang dari bawah ke atas. Okey, mengapa? Kita cuba tengok contoh ni. Kalau kita hafal dari atas ke bawah, yang pertama ni tadi sel germa primordium. Lepas tu yang ini spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan akhir sekali sperma ataupun spermatozoa. Tak ada masalah. Sekiranya soalan peperiksaan keluar begini, kita nampak dua gambar ni agak berbeza dah. Gambar pertama tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 layer, lapisan. Tapi untuk gambar ni pula 1, 2, 3, 4, 5 saja. So macam mana saya nak tentukan nama-nama sel yang betul? So kalau kita pindah terus begini, hafal terus sel germa primordium. Nanti yang ini spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder. Jadi sampai sini ialah spermatid. Tapi kalau bandingkan memang salah, spermatid tak ada ekor pun. Okay? Jadi kalau hafal terus dari atas, ada risikonya lah. So bagi cikgu lebih suka tengok yang ada ekor ni, saya letak dulu sperma, lepas tu reverse pergi atas, spermatid, naik lagi spermatosit sekunder, naik lagi spermatosit primer. Lepas tu double check, mula dari spermatosit primer, meiosis 1, 2 berlaku. So check sini, spermatosit primer mulalah meiosis 1, 2. So betul lah ni. Lepas spermatosit primer baru mula meiosis. Jadi reverse naik lagi. Sebelum spermatosit primer, ini spermatogonium. Jadi jawapan ini ialah spermatogonium dan bukannya sel germa primordium lah. Bagi satu lagi contoh. Gambar ini. Macam mana kita nak label? Kalau kita reverse, ini ialah sperma, spermatid, spermatosit sekunder, spermatosit primer. Then check, spermatosit primer mula meiosis 1, meiosis 2. Okey, betul. Ya, dari spermatosit primer naik lagi spermatogonium, naik lagi sel germa primordium. Jadi settle lah label kita lah. Jadi inilah proses untuk spermatosit yang kita perlu take note lah. Ini rupa sel sperma yang terhasil. Sel sperma yang terhasil ni dia akan masukkan kepalanya ke dalam sel setoli. Masukkan kepala dalam sini untuk mendapatkan nutrien. Dan satu lagi, pada bahagian tengah sel sperma, bahagian tengah sini banyak mitokondria yang akan membantu menghasilkan tenaga untuk ekornya berenang. Dekat kepala sperma pula ada nukleus dan akrosom. Dalam akrosom ini ada enzim yang membantu sperma menembusi dinding luar ovum semasa persenyawaan. Sperma yang terhasil akan bergerak dari seminiferus, tubuh seminiferus pergi ke lapisan sini. Lapis seminiferus, tubuh ni pergi ke lapisan epididymis, lepas tu keluar melalui vas deferens, okay?
Dan dia akan pergi ke vesikel semen untuk mendapatkan nutrien yang disalur keluar melalui uretra dengan bantuan bendali yang dirembeskan oleh kelenjar prostat.